Kabut senja di Kampung Setiajaya. Kabut senja di penghujung musim tengkujuh masih berlegar tipis di atas bumbung-bumbung atap nipah dan pagar bunga raya di Kampung Setiajaya, sebuah perkampungan terpencil dan damai di daerah Jerantut Pahang. Pagi 19 Mei 1993, ketika aroma Idul Fitri masih samar-samar tercium di ranting-ranting bunga raya yang mula layu, Ketua Balai Polis Daerah Jerantut menerima laporan jenayah daripada Ketua Polis Kampung. Beliau melaporkan kes kehilangan orang yang agak luar biasa. Mangsa yang hilang dikenali sebagai Encik Wong Ah Meng, sekitar 56 tahun, seorang pekerja bebas dari negeri Perak. Menurut laporan istrinya, Puan Lim Ah Lian, suaminya mengikut seorang penduduk kampung datang ke sini mencari kerja sambilan selepas raya, sudah hampir sebulan. Selalunya setiap 3 atau 4 hari, Encik Wong akan mengayuh basikal pulang menjenguk istri, membawa sedikit uang upah yang diperolehi. Tetapi sudah lebih seminggu, Puan Lim tidak menerima sebarang berita dari suaminya. Merasakan ada sesuatu yang tidak kena, beliau telah merantau hampir 100 km ke sini untuk mencari. Beliau telah bertanya ke seluruh rumah di kampung itu, di tempat-tempat Encik Wong mungkin bekerja, tetapi tiada siapa yang melihatnya sepanjang 7 hari yang lalu. Orang terakhir yang melihat Encik Wong adalah seorang kontraktor binaan kecil, yang mengatakan beliau telah membayar semua upah kepada Encik Wong pada pagi 12 Mei dan melihatnya berbual dengan seorang lelaki yang tidak dikenali di kawasan pasar daerah. Kes ini pada mulanya dicatatkan oleh polis daerah sebagai kes kehilangan biasa. Pada masa ekonomi masih sukar, adalah tidak jarang bagi pekerja luar bandar meninggalkan tempat lain untuk mencari kerja tanpa memberitahu keluarga. Mungkin Encik Wong telah menemui peluang pekerjaan yang lebih baik di negeri jiran dan belum sempat melaporkannya kepada keluarga. File case telah dibuka dan buat sementara waktu ditangguhkan menunggu maklumat lanjut. Hilang tanpa jejak. Rentetan misteri yang menggemparkan. Namun, hanya 2 bulan kemudian pada suatu petang di hujung bulan April, satu lagi file kehilangan dilaporkan dari kampung berdekatan. Kali ini mangsanya ialah Encik Tan Kok Seng, 32 tahun, berasal dari Melaka. Senarionya hampir sama dan berulang secara aneh. Encik Tan juga seorang pekerja bebas yang datang ke Jerantut untuk bekerja sebagai buruh kasar. Beliau hilang tanpa jejak selepas menerima gaji mingguan. Istrinya di kampung, selepas 10 hari menunggu tanpa harapan, juga tergesa-gesa datang membuat laporan. Dan sama seperti kes Encik Wong, kali terakhir Encik Tan dilihat adalah di kawasan pasar daerah, tempat pekerja seperti beliau sering berkumpul menunggu pekerjaan. 2 kes kehilangan dalam tempo yang singkat dengan persamaan yang mencurigakan mula menarik perhatian Inspektor Razif bin Jamal, Ketua Unit Siasatan Jenayah Balai Polis Daerah Jerantut. Inspektor Razif ketika itu seorang pegawai muda, baru berusia awal 30-an tetapi sudah terkenal di seluruh daerah karena kepintarannya, ketajaman pikiran dan semangat kerja yang sangat berdedikasi. Beliau membelek 2 file nipis di atas meja kerjanya. 2 keping gambar potret hitam putih 2 lelaki yang tidak dikenali itu terus menghantui beliau. Mereka tidak mempunyai sebarang kaitan antara satu sama lain selain daripada sama-sama pekerja luar bandar, sama-sama miskin, dan sama-sama hilang secara misteri di lokasi yang sama. Adakah ini satu kebetulan atau petanda sesuatu yang lebih gelap sedang berlaku secara senyap di tanah yang dulunya damai ini? Inspektor Razif memutuskan untuk tidak memandang remeh. Beliau mengarahkan para detektif untuk secara senyap menyemak semula semua laporan kehilangan dalam tempo setahun kebelakangan ini. Hasilnya membuat beliau terkejut. Terdapat 3 lagi case lain yang walaupun dilaporkan secara berselerak di kampung-kampung yang berbeza dan tidak dikaitkan sebelum ini, apabila diletakkan bersama, menunjukkan pola yang menakutkan. Semua adalah lelaki dalam lingkungan umur bekerja dari 30 hingga 60 tahun, semuanya datang dari negeri lain, dan semuanya kali terakhir dilihat di kawasan pasar daerah Jerantut. 5 lelaki itu telah hilang seolah-olah lenyap dari muka bumi. Tiada surat, tiada panggilan telepon, tiada pesanan. Mereka pergi meninggalkan istri-istri yang merana, anak-anak kecil yang menunggu dengan putus asa. Kes ini kini telah melangkaui skop kes kehilangan individu. Inspektor Razif bin Jamal segera melaporkan keseluruhan kejadian kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Jerantut. Sebuah pasukan khas dengan pantas dibentuk. Mesyuarat pertama pasukan khas berlangsung dalam suasana yang sangat tegang. Di papan hitam Inspektor Razif telah mencatatkan maklumat 5 mangsa. Di samping itu adalah titik persamaan yang telah beliau lingkari dengan kapur merah. Lelaki, pekerja luar bandar, miskin, tiada saudara mara di tempat kejadian dan lokasi terakhir dilihat adalah pasar daerah. Ini tidak mungkin kebetulan, Inspektor Razif menegaskan, suaranya keras.
Ada pola yang jelas di sini. Satu atau sekumpulan suspek sedang mensasarkan pekerja-pekerja ini. Masalahnya, apakah tujuan mereka? Pelbagai teori mula dikemukakan. Ada yang berpendapat ini mungkin case pertelingkahan sesama sendiri akibat perselisihan faham dalam perniagaan, tetapi teori ini dengan pantas ditolak. Kelima-lima mangsa adalah orang yang jujur, rajin, tidak mempunyai rekod jenayah atau perselisihan faham dengan sesiapa. Lebih-lebih lagi, mereka datang dari tempat yang berbeza, tidak mengenali antara satu sama lain, jadi tidak mungkin mereka berada dalam satu kumpulan geng yang sama. Satu lagi teori yang kedengaran lebih logik dikemukakan, perompakan harta benda. Pekerja-pekerja ini sering menerima gaji harian atau mingguan. Kemungkinan besar ada kumpulan penjenayah yang telah mengawasi, mengetahui pola ini dan bertindak membunuh mereka untuk merompak uang upah yang sedikit itu. Tetapi teori ini juga mempunyai lubang besar. Jika ia rompakan dan pembunuhan, mengapa tiada satu pun mayat ditemui? Pelaku tidak mungkin melupuskan 5 mayat sekaligus dengan begitu sempurna tanpa meninggalkan sebarang jejak. Setelah beberapa jam perbincangan tegang, satu teori terakhir yang paling menakutkan dan rumit diletakkan di meja perbincangan. Saya berpendapat ini mungkin sindikat pemerdagangan manusia rentas sempadan, seorang penyiasat berpengalaman bersuara. Kawasan daerah kita agak dekat dengan kawasan sempadan. Suspek mungkin telah mengambil kesempatan daripada kelalaian dan keadaan sukar pekerja, menipu mereka dengan janji-janji pekerjaan bergaji tinggi, kemudian membawa mereka merentasi sempadan dan menjual mereka ke Lombong, tapak pembinaan atau ladang haram. Setelah dibawa pergi, mereka akan terputus hubungan sepenuhnya dengan keluarga. Teori ini serta-merta mendapat persetujuan majoriti ahli pasukan khas. Ia menjelaskan mengapa mangsa hilang secara tiba-tiba dan tanpa jejak. Ia juga menjelaskan mengapa suspek mensasarkan pekerja luar bandar. Karena mereka adalah orang yang paling mudah dipujuk dan apabila mereka hilang, proses laporan dan penyiasatan juga akan menghadapi lebih banyak kesukaran. Inspektor Razif bin Jamal walaupun di dalam hatinya masih ada sedikit keraguan samar-samar, juga harus mengakui bahwa ini adalah teori yang paling mungkin pada masa itu. Beliau memutuskan untuk menumpukan seluruh tenaga penyiasatan ke arah ini. Liku-liku siasatan. Antara harapan dan kebuntuan. Satu pelan terperinci telah digariskan. Detektif terbaik dihantar ke seluruh kawasan, terutamanya di kawasan pasar daerah yang dianggap sebagai kawasan panas. Mereka menyamar sebagai penjual makanan jalanan, penunggang motosikal taksi, atau bahkan pekerja yang mencari pekerjaan untuk secara senyap memerhati dan mengumpul maklumat. Semua individu yang menunjukkan tingkah laku mencurigakan, terutamanya agen pekerjaan, penipu yang mempunyai rekod jenayah, telah dimasukkan ke dalam senarai pengawasan khas. Sebuah rangkaian informan rahasia juga telah ditubuhkan dalam kalangan pekerja bebas dengan harapan dapat mencari dalang utama. Pada masa yang sama, sebuah pasukan kerja lain dihantar ke negeri-negeri jiran, bekerja sama dengan polis tempatan untuk menyemak kawasan sempadan. Mereka memeriksa semua laluan tikus, lorong-lorong tersembunyi, jeti-jeti haram, tempat-tempat yang mungkin digunakan oleh penyeludup manusia untuk membawa orang merentasi sempadan. Gambar dan maklumat mangsa yang hilang ditampal di seluruh stesen bus dan stesen kereta api dengan harapan tipis bahwa ada seseorang yang telah melihat mereka. Kerja penyiasatan dijalankan dengan giat dan menyeluruh. Berpuluh-puluh suspek telah dipanggil untuk diambil keterangan. Beratus-ratus orang telah ditemu bual. Pasukan khas bekerja siang dan malam tanpa henti. Mereka meneliti setiap petunjuk kecil, merangkai setiap maklumat yang berselerak. Tetapi masa terus berlalu, musim panas berlalu dan musim luruh tiba. File case semakin tebal dengan laporan soal siasat dan laporan detektif, tetapi hasil yang diperolehi masih kosong. Tiada seorang pun suspek yang didapati terlibat, tiada seorang saksi yang dapat memberikan maklumat yang berharga. Dan yang paling menakutkan adalah ketika kerja penyiasatan menemui jalan buntu, laporan kehilangan masih terus dihantar. 2 orang lagi, kemudian 3 orang lagi. Jumlah mangsa telah meningkat kepada hampir 10 orang pada akhir tahun 1993. Perasaan tidak berdaya dan tekanan membebani Inspektor Razif bin Jamal dan rakan-rakannya. Mereka merasa seolah-olah mereka sedang memerangi hantu, musuh yang tidak kelihatan yang setiap hari menyebarkan keganasan di kawasan mereka tanpa mereka dapat berbuat apa-apa. Setiap laporan baru adalah seperti pisau yang menusuk marwah dan tanggung jawab para pegawai polis. Di pejabatnya, Inspektor Razif sering duduk termenung berjam-jam di hadapan peta daerah Jerantut. Di atasnya beliau telah menandakan lokasi setiap rumah mangsa yang terakhir dilihat. Semua titik merah tertumpu tebal di sekitar kawasan pasar daerah.
Beliau tahu bahwa jawaban kepada seluruh misteri ini mesti terletak di suatu tempat di sini, dalam lingkungan hanya beberapa kilometer persegi. Raksasa yang mereka cari tidak jauh. Ia bersembunyi di dalam komuniti ini. Setiap hari berjalan dan ketawa seperti seorang rakyat yang jujur. Tetapi siapa dia dan mengapa dia boleh bertindak dengan begitu rahasia dan kejam? Teori mengenai sindiket pemerdagangan manusia selepas beberapa bulan penyiasatan tanpa hasil mula goyah. Inspektor Razif merasakan mungkin mereka telah tersilap arah. Sindikat jenayah terancang tidak mungkin beroperasi dengan begitu sempurna sehingga tidak meninggalkan walau satu jejak kecil pun. Mungkinkah pelakunya hanya seorang? Serigala tunggal yang bersembunyi di sebalik kulit domba. Pikiran ini membuat tulang belakangnya seram sejuk. Jika itu benar, maka tahap bahaya dan kezaliman pelaku jauh lebih dahsyat daripada yang mereka sangka. Tetapi itu hanyalah spekulasi samar-samar tanpa sebarang bukti untuk membuktikan. Tahun 1993 berakhir dengan kebuntuan dan kekeliruan. Pasukan khas masih meneruskan kerja mereka tetapi semangat dan harapan awal telah mulai digantikan dengan keletihan dan kekecewaan. Mereka tidak tahu bahwa sementara mereka sibuk mengejar hantu di sempadan, di kampung Setiajaya, hanya beberapa kilometer dari ibu pejabat polis daerah, seorang lelaki kecil, kurus bernama Mat Kilau masih terus melakukan jenayahnya dengan kejam. Menjadikan kebun pisang di belakang rumahnya menjadi neraka duniawi dan tragedi itu belum berakhir. Terbongkar. Kebun neraka di kampung Setiajaya. Memasuki tahun 1994, tabir misteri yang menyelubungi daerah Jerantut semakin tebal dan menakutkan. Laporan kehilangan masih terus diterima, sedikit demi sedikit tetapi berterusan. Setiap laporan adalah kisah tragis tentang sebuah keluarga yang kehilangan ketua keluarga. Jumlah rasmi mangsa yang dicatatkan dalam case ini telah melebihi 15 orang. Tetapi Inspektor Razif bin Jamal dan rakan-rakannya tahu bahwa angka sebenar mungkin jauh lebih tinggi. Ramai pekerja bebas hidup berpindah randah. Hubungan keluarga yang longgar mungkin telah menyebabkan mereka hilang tanpa sesiapapun yang tahu untuk membuat laporan. Sementara pasukan khas masih terpinga-pinga dengan teori mengenai sindiket pemerdagangan manusia, terperangkap dalam penyiasatan tanpa hasil di kawasan sempadan, di kampung Setiajaya, syaitan sebenar masih hidup dengan tenang dan menakutkan. Mat Kilau, lelaki bertubuh kecil dan kurus, masih ke pasar setiap hari, masih menyapa jiran-jiran, masih memainkan peranan sebagai suami yang pasrah dengan istri yang sakit. Tiada siapa, termasuk mereka yang tinggal paling dekat dengannya, dapat membayangkan bahwa di sebalik penampilannya yang agak pelik dan pendiam itu adalah syaitan yang dahagakan darah. Seorang pembunuh bersiri yang melakukan jenayahnya dengan kekejaman yang tidak terhingga. Selepas pembunuhan pertama pada awal tahun 1993, Mat Kilau telah menemui kebenaran yang kejam untuk hidupnya. Dia seorang yang malas, egois, dan sentiasa membawa rasa rendah diri tentang fisikalnya yang lemah. Tindakan menggunakan cangkul kecil untuk meragut nyawa seorang lelaki yang lebih tua daripadanya telah memberikannya perasaan kuasa mutlak yang belum pernah dialaminya. Buat pertama kali dalam hidupnya, dia merasakan dirinya di atas orang lain dapat menentukan nasib mereka. Perasaan itu ditambah dengan keuntungan material yaitu dapat menggelapkan beberapa puluh ringgit uang upah telah menjadi seperti dadah yang tidak dapat ditolak. Dia sadar inilah cara berniaga yang sempurna untuk orang sepertinya. Sejak itu satu prosedur jenayah yang sistematik telah terbentuk di dalam otaknya yang hanya terbiasa dengan muslihat yang dibaca dari buku. Setiap kali ada kerja di rumah yang memerlukan tenaga kerja, walaupun kerja sekecil-kecilnya seperti membaiki pagar, membersihkan parit atau mengemas kebun, dia tidak akan melakukannya sendiri. Sebaliknya dia akan memakai pakaian yang paling sederhana, mengayuh basikal lamanya ke kawasan pasar daerah. Dia akan berlegar-legar di sudut-sudut tempat pekerja bebas sering berkumpul. Matanya yang sepet melilau bukan untuk mencari pekerja yang baik, tetapi untuk mencari mangsa yang sempurna. Kriteria pemilihan Mat Kilau sangat jelas. Dia sentiasa mensasarkan lelaki yang kelihatan jujur, lurus, bendul, dan yang paling penting, mesti orang dari luar kawasan. Dia sering memulakan perbualan, bertanya tentang kampung asal dan keadaan keluarga untuk memastikan mangsanya tidak mempunyai saudara mara berdekatan. Setelah memilih sasaran, dia akan mendekati dengan sikap yang sangat ramah, menawarkan upah yang sedikit lebih lumayan daripada kadar biasa, kemudian membawa mereka pulang ke rumah. Rumah batu satu tingkatnya yang sederhana, tersembunyi di sebalik rumpun pisang yang rimbun, telah menjadi perangkap maut. Sebuah pintu masuk ke neraka yang tidak ada sesiapapun dapat keluar. Selepas pekerja menyelesaikan kerja, selalunya pada lewat petang, Mat Kilau akan mengajak mereka makan malam sederhana.
Dia akan kelihatan sangat pemurah menjemput mereka minum beberapa gelas arak beras. Itu adalah sebahagian daripada rancangannya untuk membuat mangsa menurunkan kewaspadaan dan untuk memabukkan mereka sehingga tidak dapat melawan. Dan kemudian pada saat yang paling tidak disangka, ketika mangsa sedang membongkok membasuh tangan atau sedang mengemas barang-barang atau sekadar duduk berehat selepas seharian bekerja keras, Mat Kilau akan bertindak. Dengan dingin dan kejam, dia sentiasa menyerang dari belakang dengan pukulan maut menggunakan benda berat seperti cangkul, penyodok, atau sebatang kayu besar. Itu adalah tindakan yang mencerminkan sifat pengecutnya. Dia takut berhadapan, takut melihat mata mangsa yang sedang nazak. Dia hanya mau kematian yang cepat, tanpa sepatah kata pun, tanpa jeritan minta tolong. Istrinya, Kak Leha, seorang wanita malang yang separuh badannya lumpuh dan tidak waras, telah menjadi rakan Subahat yang tidak disengajakan dalam siri jenayah ini. Pada mulanya, ketika menyaksikan suaminya membunuh buat kali pertama, dia menjerit ketakutan. Tetapi pukulan rotan Mat Kilau yang kejam dengan pantas memadamkan segala penentangan. Ketakutan telah mengubahnya menjadi bayangan yang bisu boneka di tangan suaminya yang jahat. Dia dipaksa untuk membersihkan genangan darah untuk membantu suaminya menyeret mayat-mayat tanpa nyawa ke kebun pisang di belakang rumah. Malam demi malam dia meringkuk di atas katil yang dingin, mendengar bunyi cangkul dan penyodok menggali tanah di luar kebun, air mata terus mengalir dalam diam. Dia hidup dalam neraka duniawi, terpenjara oleh penyakit dan jenayah suaminya tanpa jalan keluar. Keganasan yang melampaui batas kemanusiaan. Tetapi jenayah Mat Kilau tidak berhenti hanya pada pembunuhan untuk mengelak bayaran dan merompak harta benda. Semakin banyak dia membunuh, semakin meningkat kezaliman dan kekejaman dalam dirinya ke tahap yang menakutkan, melampaui segala imajinasi. Rasa kebencian yang terpendam terhadap lelaki-lelaki kuat yang dia anggap sentiasa merendahkan dan membuli dirinya telah berubah menjadi tingkah laku yang kejam. Dia mula mempercayai pikiran yang sakit bahwa jika dia memakan daging mereka, dia dapat memperoleh kekuatan, dapat menebus kelemahan fizikalnya. Selepas membunuh mangsa lelaki yang kuat, dia menggunakan pisau untuk memotong daging dari paha dan betis mereka. Dia membawa kepingan daging itu ke dapur, dengan santai menggorengnya dengan ulam pucuk ubi yang dipetik dari kebun, kemudian memakannya seorang diri semasa makan malam di samping istrinya yang menggeletar ketakutan. Dia mengunyah dengan lahap, merasakan kekuatan liar yang melonjak dalam tubuhnya yang kurus. Itu adalah upacara syaitan, tindakan perampasan yang paling melampau bukan sahaja nyawa tetapi juga tubuh mangsa. Bagi mangsa wanita, walaupun bilangannya tidak banyak, kekejaman Mat Kilau melampaui batas. Rasa sakit hati karena ditolak oleh wanita, kegagalan dalam berkomunikasi dengan lawan jenis, telah berubah menjadi nafsu balas dendam yang kejam. Sebelum membunuh mereka, dia telah melakukan perbuatan serangan seksual secara kejam. Selepas mangsa meninggal dunia, dia masih memotong bahagian-bahagian sensitif pada tubuh mereka. Dia membawa bahagian-bahagian itu ke dalam rumah, memasukkannya ke dalam balang kaca, menuangkan arak sehingga penuh dan menyimpannya di sudut tersembunyi. Itu adalah trofi yang menjijikan, cara dia memanjangkan perasaan kemenangan agar dia dapat melihat dan mengingati kembali jenayahnya. Setiap hari, masa berlalu, kebun pisang di belakang rumah Mat Kilau semakin sempit. Kuburan-kuburan individu digali dan ditimbus semula dengan tergesa-gesa. Menjelang akhir tahun 1994, apabila jumlah mayat telah mencapai lebih dari 20 orang, pengebumian secara individu menjadi terlalu memakan massa dan mudah dikesan. Sebuah pikiran yang lebih berani timbul di benaknya, menggali sebuah lubang besar, sebuah kubur besar untuk digunakan dalam jangka masa panjang. Tetapi menggali lubang sebesar itu seorang diri adalah mustahil. Kali ini, keyakinan diri setelah hampir 2 tahun membunuh tanpa dikesan telah menyebabkan Mat Kilau melakukan kesilapan maut. Daripada mencari pekerja yang tidak dikenali, dia mensasarkan seorang pemuda dari kampung sebelah bernama Awang Hitam. Dia tahu Awang adalah pemuda yang jujur dan lurus bendul serta sedang ingin mencari kekasih. Mat Kilau menggunakan perangkap yang sama sekali berbeza. Dia menipu Awang dengan mengatakan dia mempunyai seorang anak saudara perempuan yang cantik dari jauh baru pulang, ingin memperkenalkannya kepada Awang, tetapi dengan syarat Awang mesti datang membantunya menggali sebuah lubang untuk dijadikan lubang najis untuk kebun pisang. Awang Hitam, dalam kegembiraan tentang cinta yang akan datang, dengan senang hati menerima tanpa sedikit pun keraguan. Pagi itu, dia membawa cangkul dan penyodok ke rumah Mat Kilau. Mat Kilau menunjukkan kepadanya lokasi yang perlu digali, sebidang tanah yang agak luas dan kosong di hujung kebun. Semasa Awang sedang tekun menggali tanah, Mat Kilau duduk di beranda rumah, matanya sentiasa mengawasi, tangannya memegang sebatang kayu besar, bersedia untuk bertindak apabila tiba masanya.
Dia telah merancang bahwa apabila lubang itu cukup dalam, dia akan memukul Awang dari belakang dan menguburkan dia hidup-hidup di dalam lubang yang sama yang Awang telah gali. Awang akan menjadi mangsa pertama kubur besar ini. Tetapi takdir tersenyum kepada Awang Hitam. Apabila lubang itu sudah sedalam paras pinggang, mata cangkulnya terkena sesuatu yang keras. Pop! Bunyi kering bergema tidak seperti bunyi cangkul terkena batu. Rasa ingin tahu, Awang menggunakan tangannya untuk mengalihkan lapisan tanah di sekelilingnya dan sesuatu berwarna putih kusam perlahan-lahan kelihatan. Apabila dia menyadari itu adalah tulang kering manusia, masih melekat beberapa urat yang telah kering kehitaman, muka Awang pucat lesi. Dia belum pernah melihat tulang manusia sebenar, tetapi nalurinya memberitahu dia ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Pak Mat, mari tengok apa yang saya kena cangkul nih. Awang menjerit ketakutan, suaranya bergetar. Duduk di beranda rumah, jantung Mat Kilau seolah-olah berhenti berdegup. Dia tahu rancangannya telah terbongkar sepenuhnya, dia tidak boleh membunuh Awang pada masa ini. Seluruh keluarga Awang tahu anak mereka datang ke rumahnya bekerja. Jika Awang hilang, dia akan menjadi suspek pertama dan satu-satunya. Keresahan buat pertama kali menyerang pikiran pembunuh berdarah dingin itu. Dia bergegas keluar, melihat ke dalam lubang, kemudian melihat wajah Awang yang terkejut. Seketika dia berniat untuk mengayunkan kayu, tetapi akalnya sempat menghalang. Dia mesti mencari jalan keluar dari situasi ini. Dia coba mempamerkan senyuman paksa, menepuk bahu Awang. Oh, itu mungkin tulang kerbau, tulang lembu yang datuk nenek dulu tanam. Nak, kebun ini dulu kubur lama. Baiklah, hari ini cukup sampai sini saja, Pak Mat rasa tak sedap badan pula. Atau kau baliklah dulu, lain kali kita sambung. Pasal anak saudara Pak Mat tuh, biar Pak Mat pikirkan dulu, ya. Kata Mat Kilau sambil menyeluk beberapa keping wang ke tangan Awang, lebih banyak daripada wang yang dijanjikan, kemudian tergesa-gesa menolaknya keluar dari pagar, matanya tidak dapat menyembunyikan kekeliruan. Awang Hitam, walaupun masih takut dan curiga, tidak berpikir panjang. Dia mengambil wang itu dan pulang gembira karena dapat mengelakkan kerja berat. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja melangkah keluar dari mulut maut, bahwa sebentar lagi dia akan menjadi tulang ke-20 sekian di kebun neraka itu. Ganjaran keserakahan, petunjuk maut untuk Mat Kilau. Kejadian dengan Awang Hitam adalah satu amaran keras bagi Mat Kilau. Dia menyadari dia terlalu cuai. Dia menghentikan aktiviti pembunuhannya buat sementara waktu untuk memerhati keadaan. Tetapi apabila dia melihat segala-galanya masih sunyi sepi, tiada sebarang siasatan, keyakinan dirinya kembali melonjak. Syaitan di dalam dirinya tidak dapat tidur. Dia terus kembali kepada prosedur jenayahnya, hanya saja dia menjadi lebih berhati-hati, lebih licik. Dia tidak lagi menggali lubang besar, tetapi kembali menanam di lokasi individu, atau bahkan menyembunyikan mayat mangsa di dalam rumah di bawah timbunan jerami atau di dalam tempayan yang tidak digunakan, menunggu masa yang sesuai untuk melupuskan. Jenayah masih berterusan, nyawa-nyawa tidak bersalah terus tumbang, dan hantu jerantut masih menjadi misteri yang tidak terpecahkan bagi pihak polis. Tahun 1995 tiba membawa kesejukan manis musim tengkujuh dan suasana suram yang tidak pernah berlaku sebelum ini menyelubungi Balai Polis Daerah Jerantut. Kes pekerja yang hilang telah memasuki tahun ketiga. Jumlah fail mangsa di meja Inspektor Razif bin Jamal telah bertimbun tinggi dengan lebih 30 kes yang disahkan. Setiap fail adalah sekeping kehidupan, sebuah tragedi, sebuah persoalan besar yang tidak ada jawaban. Tekanan daripada pihak atasan, harapan yang putus asa daripada keluarga mangsa, dan juga habar angin yang penuh kegusaran dalam kalangan masyarakat. Semuanya seperti beban 1000 kati membebani bahu ketua muda dan rakan-rakannya. Teori mengenai sindiket pemerdagangan manusia rentah sempadan, setelah 2 tahun lama dikejar, kini menjadi kabur dan kurang meyakinkan berbanding sebelumnya. Pasukan khas telah meneliti setiap sudut, menyoal siasat ratusan suspek, menghantar detektif menyamar di seluruh pintu sempadan dan laluan tikus. Tetapi semua yang mereka terima hanyalah kesunyian yang menakutkan. Tiada petunjuk, tiada jejak yang menunjukkan kewujudan organisasi jenayah berskala besar seperti itu. Perasaan tidak berdaya menyelinap ke setiap mesyuarat pasukan khas. Mereka seperti pemburu yang mengejar hantu di hutan tebal tanpa jalan keluar. Inspektor Razif bin Jamal hampir dihantui oleh kes itu. Dia kehilangan beberapa kilogram berat badan, matanya sentiasa cengkung dan merah karena kurang tidur. Malam demi malam dia sering duduk sendirian di pejabatnya, menyusun gambar-gambar mangsa di atas meja. Dia coba melihat jauh ke dalam mata mereka seolah-olah ingin mencari message, arahan dari dunia lain. Dia hafal nama, kampung asal, latar belakang setiap orang.
Dia ingat jelas gambar istri muda mangsa Encik Tan Kok Seng yang memeluk anaknya yang masih kecil, menangis teresak-esak di bilik laporan. Dia ingat pandangan tua, Sayu Puan Lim Ahlian ketika bertanya tentang suaminya yang hilang. Gambar-gambar itu terus menusuk jiwanya, berubah menjadi mimpi buruk yang berpanjangan. Kebuntuan dalam kerja penyiasatan menyebabkan dia mula meragui penilaian awalnya. Mungkinkah raksasa yang mereka cari bukan ketua serigala dalam kawanan serigala tetapi hanya serigala tunggal, seorang psikopat kejam, seorang pembunuh bersiri yang bersembunyi di kalangan mereka. Pikiran ini semakin jelas dalam benaknya, tetapi ia terlalu mengerikan untuk diucapkan tanpa bukti. Seorang pembunuh bersiri yang beroperasi selama 2 tahun tanpa dikesan. Itu adalah senario yang hanya ada dalam novel jenayah seram yang paling menakutkan, bukan di sebuah kampung yang damai seperti Jerantut. Lebih-lebih lagi, jika ia pembunuhan, apakah motifnya dan yang paling penting, di mana mayat-mayat itu? Lebih 30 orang tidak boleh begitu saja hilang ke udara. Sementara itu, di kampung Setia Jaya, Mat Kilau sedang hidup dalam kemuncak kesombongan dan keyakinan. Kejadian yang gagal dengan awang hitam pada akhir tahun 1994, walaupun pada mulanya membuatnya panik, tetapi kemudian menjadi obat perangsang untuk keberaniannya. Dia melihat bahwa walaupun hampir dikesan, pihak polis tidak tahu apa-apa. Dia percaya dia lebih pintar daripada mereka semua. Dia menghina polis yang dia anggap tidak cekap, hanya tahu mengejar jejak yang tidak kelihatan. Dia menganggap dirinya sebagai orang yang di atas undang-undang, seorang penguasa yang mempunyai kuasa hidup mati terhadap mereka yang dia anggap bodoh dan tidak berpendidikan. Jenayahnya tidak lagi hanya bertujuan untuk mengelak bayaran upah atau merompak beberapa ringgit. Ia telah menjadi tabiat ketagihan yang tidak dapat dihindari. Perasaan kuasa apabila meragut nyawa, upacara makan daging manusia yang kejam untuk mendapatkan kekuatan, dan pengumpulan trofi yang menjijikkan telah menjadi sebahagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Dia semakin berani. Dia tidak lagi menunggu ada kerja di rumah baru mencari mangsa. Kadangkala, hanya untuk memuaskan nafsu darahnya, dia juga mengayuh basikal ke pasar daerah, menipu seseorang untuk pulang ke rumah dan membunuh mereka hanya untuk merompak sebuah jam tangan lama atau sepasang pakaian yang lusuh. Tahap jenayah telah meningkat dengan mendadak. Jika dalam 2 tahun pertama jumlah mangsa sekitar lebih 20 orang, maka hanya dalam separuh pertama tahun 1995, jumlah itu telah meningkat hampir 20 orang lagi. Kebun pisang di belakang rumahnya tidak lagi mempunyai ruang kosong. Dia mula menggali lubang yang lebih dalam, menanam mayat-mayat bertindih-tindih. Bau busuk mula merebak, terutamanya pada hari-hari musim panas yang terik. Dia terpaksa menggunakan kapur dan pelbagai jenis daun yang berbau kuat untuk menyembunyikan, tetapi masih tidak dapat menutup sepenuhnya. Jiran-jiran kadang-kadang juga tertanya-tanya tentang bau busuk yang keluar dari rumahnya, tetapi mereka hanya berpikir itu adalah bau baja atau bangkai binatang. Tiada sesiapapun yang menyangka itu adalah bau kuburan massal yang sangat besar. Pada suatu hari awal bulan Jun 1995, Mat Kilau perlu membaiki atap dapur yang bocor. Dia kembali melakukan prosedur yang biasa. Di pasar daerah, dia melihat seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun, bertubuh agak kurus tetapi kuat, sedang duduk di sudut pasar. Itu adalah Encik Ramli bin Kasim, berasal dari sebuah daerah pergunungan di Pahang. Encik Ramli telah datang ke sini mencari kerja selama beberapa bulan, menyimpan uang untuk dihantar kepada bapaknya yang tua dan sakit. Mat Kilau mendekati, menawarkan untuk mengupahnya membaiki atap dapur dengan upah Rm50, jumlah yang agak besar pada masa itu. Encik Ramli melihat ada orang mengupah untuk kerja ringan dengan harga tinggi, dengan senang hati menerimanya. Dalam perjalanan pulang, Mat Kilau dengan licik bertanya dan mengetahui bahwa Encik Ramli tinggal seorang diri di sini. Saudara mara semuanya di kampung jauh. Mangsa yang sempurna. Apabila tiba di rumah, Encik Ramli tekun bekerja. Dalam satu pagi sahaja telah selesai membaiki atap dapur dengan kukuh. Mat Kilau kelihatan sangat berpuas hati. Dia mengajak Encik Ramli makan tengah hari, menghidangkan makanan yang lebih mewah daripada biasa dengan ayam panggang dan arak putih. Dia membuat Encik Ramli mabuk teruk. Apabila Encik Ramli sudah mabuk, sedang duduk bersandar di pokok pinang di hadapan rumah untuk berehat, Mat Kilau diam-diam masuk ke dalam rumah, mengeluarkan sebatang tukul godam. Dia berjalan di belakang tanpa bunyi. Dengan gerakan yang sudah terlalu biasa, dia mengayunkan tukul itu tinggi-tinggi dan memukul belakang kepala mangsa dengan kuat. Encik Ramli jatuh tersembam, tidak sempat menjerit, darah dari luka itu memancut keluar, mewarnai seluruh kawasan tanah dengan merah. Kak Leha, istri Mat Kilau,
Menyaksikan kejadian itu dari dapur, hanya mampu menutup mukanya dengan kedua tangannya yang kurus. Tubuhnya menggeletar. Dia sudah terbiasa dengan pemandangan pembunuhan, tetapi tidak dapat berhenti merasa takut. Mat Kilau menyeret mayat Encik Ramli ke dalam rumah, mula mencari harta benda. Encik Ramli tidak mempunyai apa-apa yang berharga selain pakaian yang sedang dipakainya dan sebuah beg kain kecil yang digantung di pinggang. Di dalam beg itu hanya ada beberapa shilling, sebilah pisau kecil untuk memotong buah dan sebuah benda yang membuat mata sepet Mat Kilau bersinar tamak. Itu adalah sekeping baucar pertukaran beras, jenis baucar yang diberikan mengikut standar bulanan, boleh ditukarkan dengan 15 kg beras. Bagi Mat Kilau yang kedekut dan tamak, 15 kg beras adalah satu kekayaan. Satu pikiran terlintas di benaknya. Mengapa tidak pergi mengambil beras ini? Tetapi kemudian sedikit akal yang masih ada memberi amaran kepadanya. Ini adalah tindakan yang sangat bodoh dan berbahaya. Baucar beras semuanya mempunyai nama dan alamat yang tertulis. Orang di pusat bekalan makanan mungkin akan menyadari ini bukan baucar miliknya. Pergi mengambil beras bagi pihak orang yang baru hilang adalah tindakan bunuh diri, sama seperti masuk perangkap. Dia melemparkan baucar beras itu ke atas meja, meyakinkan dirinya bahwa dia tidak boleh mengambil risiko demi beberapa kilogram beras. Dia dengan tenang melakukan upacara kejamnya dengan mayat Encik Ramli, kemudian menyembunyikan mayat itu buat sementara waktu di bawah timbunan jerami besar di sudut kebun, menunggu malam untuk menanamnya. Namun dalam beberapa hari berikutnya, bayangan baucar beras terus berlegar di pikiran Mat Kilau. Ketamakan seorang yang kedekut dan tamak mula bertarung hebat dengan kehati-hatian seorang pembunuh. Dia meyakinkan dirinya sendiri pasti tiada masalah. Encik Ramli adalah orang luar, tiada siapa di kampung ini yang mengenalinya. Dia boleh mereka-reka cerita, contohnya Encik Ramli berhutang uang kepadanya, jadi dia membayar hutang dengan baukar beras. Orang di pusat bekalan makanan hanyalah seorang pegawai biasa, mereka tidak akan membuang masa untuk menyiasat. Lebih-lebih lagi, setelah lebih 2 tahun membunuh hampir 50 orang dan masih selamat, keyakinan dirinya telah mencapai kemuncak. Dia mula percaya dia tidak dapat disentuh. Akhirnya, selepas beberapa hari bergelut dengan pemikiran, ketamakan telah menang. Dia berpendapat Tuhan telah memberinya peluang ini, jika tidak dimanfaatkan, itu adalah satu kerugian. Dia tidak tahu bahwa itu bukan peluang yang Tuhan berikan kepadanya, tetapi perangkap yang telah dipasang oleh ketamakannya sendiri. Keputusan untuk mengambil 15 kg beras dengan bau ucar mangsa akan menjadi satu-satunya kesilapan mautnya. Satu kesilapan yang akan menamatkan rentetan jenayah jagal berwajah manusia itu dan membuka cahaya di hujung terowong untuk sebuah kes yang telah berlarutan seolah-olah tiada penghujung. Dia menyeluk baukar itu ke dalam poket bajunya, dengan santai mengayuh basikal lamanya keluar dari pagar, menuju ke pusat bekalan makanan kampung. Sebuah langkah yang pendek, tetapi ia adalah langkah takdir yang membawanya terus ke mahkamah. Jejak baucar beras, permulaan pembongkaran. Beberapa hari selepas membunuh Encik Ramli bin Kasim pada suatu pagi pertengahan bulan Jun, cuaca panas terik menandakan musim kemarau yang akan tiba, Mat Kilau memutuskan untuk bertindak. Dia mengeluarkan basikal lamanya yang berkarat di beberapa bahagian dari sudut rumah. Dia memakai kemeja T berwarna hijau rumput yang pudar dan seluar kain hitam yang telah ditampal di lutut. Dia mau kelihatan sangat miskin, sangat kasihan, penampilan yang sempurna untuk menyembunyikan perbuatan menipu yang akan datang. Dia dengan hati-hati merapikan baukar pertukaran beras, menyelitkannya jauh ke dalam poket baju dada, barulah dia mengayuh basikal menuju ke pusat kampung. Sepanjang perjalanan lebih 3 km dari kampung Setiajaya ke pusat bekalan makanan, pergelutan hebat masih berlaku dalam pikiran Mat Kilau. Sebahagian daripadanya bahagian akal pembunuh yang terbiasa dengan pembersihan jejak terus-menerus memberi amaran tentang bahaya. Ia berbisik bahwa 15 kg beras adalah harga yang terlalu murah untuk menukar kebebasan, bahwa ini adalah tindakan berani yang tidak perlu. Tetapi bahagian yang lain, sifat kedekut dan tamak yang sememangnya ada, menjerit mengatasi segalanya. Ia membayangkan karung-karung beras putih bersih cukup untuk seluruh keluarganya makan selama lebih sebulan tanpa perlu mengeluarkan uang. Ia meyakinkan dia bahwa setelah hampir 50 pembunuhan berjaya, nasib baik pasti masih menyebelahi dia. Keyakinan diri yang sakit bahwa dia adalah orang yang lebih tinggi darjat, lebih pintar daripada orang lain, menambah kekuatan kepada ketamakan. Dia mengayuh basikal lebih laju seolah-olah takut jika terlambat, peluang yang diberikan Tuhan ini akan terlepas. Pusat bekalan makanan kampung adalah sebuah rumah batu satu tingkat yang luas, dindingnya yang dicat kuning sudah ditumbuhi lumut mengikut masa. Di dalamnya terdapat bau khas beras baru, karung guni dan sedikit habuk.
Beberapa orang penduduk sedang menunggu giliran berbual-bual. Berdiri di belakang kaunter kayu setinggi pinggang adalah Puan Siti, seorang pegawai koperasi berusia awal 30-an. Puan Siti berasal dari kampung ini, telah bekerja di sini hampir 10 tahun. Dengan ingatan yang baik dan peramah, dia hampir mengenali dan mengingati nama semua penduduk kampung, dari orang tua hingga kanak-kanak. Mat Kilau membawa basikalnya ke halaman, meletakkannya dengan kemas di satu sudut, kemudian masuk ke dalam, coba kelihatan sangat natural. Dia beratur di belakang seorang nenek tua, matanya berpura-pura melihat sekeliling, tetapi sebenarnya sedang memerhati sikap Puan Siti. Apabila gilirannya tiba, dia menghulurkan baucar beras melalui celah kaunter, bersuara serak, "Cik, saya nak ambil beras ini." "Hah?" Puan Siti mengambil baukar itu, melihatnya dengan cekap, kemudian berhenti seketika. Keningnya sedikit berkerut. Dia mengangkat kepala melihat terus ke arah lelaki kecil kurus dengan mata sepet yang berdiri di hadapannya. "Baukar ini kepunyaan Encik Ramli bin Kasim, bukan, Pak Cik?" Dia bertanya dengan sedikit terkejut. "Mana Encik Ramli? Kenapa dia tak datang ambil sendiri?" Jantung Mat Kilau berdebar kencang, tetapi dia sudah bersedia dengan skripnya. Dia mempamerkan senyuman palsu, coba kelihatan jujur. "Oh Cik, si Ramli tuh hutang duit saya buat rumah dah lama tak bayar Cik. Hari itu dia terdesak sangat, jadi dia serahkan baukar nih pada saya. Dia suruh saya ambil beras nih tolak hutang. Agaknya dia dah pergi cari kerja kat tempat lain dah." Dia menceritakan semula cerita yang telah diulang-ulang berpuluh kali di dalam kepalanya, kedengaran sangat logik. Cerita tentang hutang dengan barang atau baukar makanan adalah perkara biasa di kampung miskin ini. Puan Siti melihat lelaki di hadapannya sekali lagi. Dia tidak mengenali lelaki ini, mukanya kelihatan asing, mungkin orang dari kampung lain. Namun cerita yang diceritakan tidak mencurigakan. Lebih-lebih lagi Encik Ramli memang orang luar, dan adalah perkara biasa jika dia berhutang kemudian pergi mencari kerja di tempat lain. Dia adalah seorang pegawai koperasi, tugasnya adalah mengedarkan makanan mengikut baukar, bukan menjadi penyiasat. Selagi baukar itu asli, ada cap merah koperasi, dia tidak mempunyai alasan untuk menolak. "Oh, begitu?" Puan Siti menjawab. Keraguan awalnya hampir hilang. "Baiklah, Pak Cik, tunggu sebentar." Dia berpaling ke dalam, mengambil sebuah guni kecil, menggunakan cangkir aluminium untuk mengisi penuh 15 kg beras ke dalamnya. Semasa Puan Siti sedang menimbang beras, peluh dingin mengalir di belakang leher Mat Kilau. Dia merasa seolah-olah dia baru saja melintasi jambatan gantung yang uzur yang terbentang di atas jurang. Apabila Puan Siti mengikat mulut guni beras dan menolaknya melalui kaunter kepadanya, barulah dia menghela nafas lega. Ketamakan telah terpuaskan. Dia tergesa-gesa mengucapkan terima kasih, menggunakan seluruh kekuatannya mengangkat guni beras itu, meletakkannya di bakul basikal di belakang, kemudian menuntun basikalnya pulang. Dia tidak menoleh ke belakang dan tidak dapat melihat pandangan Puan Siti yang sedikit bimbang melihat bayang-bayangnya. Dia masih merasa ada sesuatu yang tidak betul. Encik Ramli yang dia kenal melalui beberapa kali berinteraksi adalah orang yang sangat jujur dan lurus, tidak seperti jenis orang yang akan menggelapkan hutang kemudian pergi. Tetapi kemudian kesibukan kerja telah menyibukkannya dan pikiran sepintas lalu itu dengan cepat dilupakan. Sementara itu di sebuah daerah pergunungan terpencil di Pahang, kebimbangan semakin memuncak dalam keluarga Encik Ramli bin Kasim. Bapaknya yang tua yang sudah sakit kini semakin lesu karena bimbang akan anak lelakinya. Sudah hampir 20 hari berlalu sejak kali terakhir Encik Ramli menghantar surat dan uang pulang ke rumah. Semua hubungan terputus secara tiba-tiba. Abang Encik Ramli, Encik Johan bin Kasim, seorang lelaki berusia awal 40-an, berwatak jujur dan menyayangi adiknya, memutuskan tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dia menangguhkan kerja ladangnya, meminjam sedikit uang untuk perbelanjaan perjalanan, kemudian menaiki bas ke Jerantut untuk mencari adiknya. Pencarian Encik Johan bermula dengan sia-sia. Dia pergi ke rumah tumpangan usang yang adiknya sewa, tetapi tuan rumah berkata sudah lebih 2 minggu tidak melihat Encik Ramli pulang. Barang-barang pribadinya yang sedikit masih ada di dalam bilik. Encik Johan bertanya kepada semua rekan sekerja, semua kontraktor yang Encik Ramli mungkin pernah bekerja. Jawaban yang diterimanya masih sama. Mereka melihat Encik Ramli kali terakhir sekitar 12 atau 13 Jun. Selepas itu dia hilang tanpa jejak. Beberapa hari berlalu Encik Johan merayau ke seluruh pelosok daerah Jerantut, dari stesen bus hingga ke pasar, menunjukkan gambar hitam putih adiknya yang pudar kepada setiap orang. Tetapi sebagai balasan dia hanya mendapat gelengan kepala simpati. Ketakutan dan keputusasaan mula menyerang pikirannya.
Firasat seorang abang memberitahunya bahwa adiknya pasti telah menghadapi sesuatu yang buruk. Setelah hampir seminggu mencari tanpa hasil apabila uang yang dibawa hampir habis, Encik Johan hampir memutuskan untuk berputus asa dan pulang. Tetapi ketika dia duduk berehat di sebuah gerai minuman berhampiran pasar, dia teringat satu perincian. Kali terakhir mereka berbual, adiknya memberitahu bahwa dia akan menerima baukar beras mengikut standar. Sehelai harapan tipis menyala. Mungkinkah adiknya telah pergi ke pusat bekalan makanan kampung sebelum ada urusan mendesak yang menyebabkan dia pergi? Siapa tahu ada orang di sana yang melihat adiknya? Walaupun hanya harapan kecil, Encik Johan memutuskan untuk mencoba nasib buat kali terakhir. Dia bertanya jalan ke pusat bekalan makanan kampung, tempat adiknya mendaftar sebagai penduduk sementara. Apabila dia masuk pusat bekalan makanan agak lengang. Dia dengan ragu-ragu menghampiri kaunter tempat Puan Siti sedang mencatat buku. Assalamualaikum, Cik. Maaf mengganggu sebentar, Encik Johan bersuara letih. Saya ingin bertanya tentang seorang ini, adik saya namanya Ramli bin Kasim. Dia menunjukkan gambar adiknya kepada Puan Siti. Puan Siti melihat gambar itu kemudian melihat lelaki kurus di hadapannya, mengenali ciri-ciri yang serupa pada wajah mereka. Oh, Encik Ramli, saya kenal dia. Dia kadang-kadang datang sini ambil beras, Puan Siti menjawab. Tapi sejak kebelakangan nih tak nampak pula. Ada apa-apa ke, Bang? Jantung Encik Johan seperti terhenti. Cik, adik saya hilang dah hampir 20 hari nih. Saya dari Pahang turun sini cari tapi tak ada berita. Saya cuma nak tanya, Cik ada nampak adik saya singgah sini ke kebelakangan nih. Mendengar perkataan hilang, satu ingatan tiba-tiba terlintas di pikiran Puan Siti. Dia teringat lelaki kurus yang tidak dikenali yang datang mengambil beras bagi pihak Encik Ramli beberapa hari yang lalu. Dia teringat cerita hutang yang lelaki itu ceritakan. Sebuah keraguan yang dia coba tepis tiba-tiba bangkit kuat. Dia melihat terus ke mata Encik Johan, bertanya dengan berhati-hati. Encik kata adik Encik hilang lebih kurang 20 hari, jadi betul ke dalam tempo selepas 12 atau 13 Jun? Betul, Cik, lebih kurang tempo tuh, Encik Johan menjawab dengan suara penuh desakan. Kalau macam tuh, ada perkara nih saya kena beritahu Encik. Puan Siti berkata, suaranya menjadi serius. Kira-kira 4-5 hari lepas, ada seorang lelaki datang bawa baucar beras Encik Ramli ke sini untuk ambil beras. Dia kata adik Encik berhutang duit dengannya, jadi dia serahkan baucar beras nih pada dia. Lepas itu dia dah pergi cari kerja kat tempat lain. Seluruh tubuh Encik Johan seperti dialiri arus elektrik. Adiknya adalah orang yang sangat berprinsip, walau miskin manapun tidak akan pernah lari dari hutang. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Lelaki itu macam mana, Cik? Boleh Cik terangkan pada saya tak? Dia tergesa-gesa bertanya, berpaut pada satu-satunya harapan ini. Lelaki itu saya tak kenal, bukan orang sini. Puan Siti mula menggambarkan, coba mencari dalam ingatannya. Dia nampak kecil je, kurus, cengkung, kulit gelap, nampak selekeh, pakaian pun biasa-biasa je. Tapi yang paling saya ingat adalah mata dia, mata sepet, kecil dan sentiasa melilau, tak jujur sangat pandangan dia. Setiap perkataan Puan Siti terukir dalam ingatan Encik Johan. Sebuah gambaran samar-samar tentang lelaki asing mula terbentuk. Cik tahu rumah dia kat mana atau nama dia apa tak? Encik Johan bertanya lagi. Puan Siti menggeleng. Nama saya tak tanya, tapi saya yakin dia orang daerah Nije, sebab cakap dia logat tempatan. Dan macamnya saya pernah nampak dia berlegar-legar kat pasar daerah beberapa kali. Mungkin orang kampung mana-mana yang dekat sini. Walaupun belum ada nama yang spesifik, tetapi ini adalah petunjuk pertama, petunjuk paling berharga yang Encik Johan perolehi setelah berhari-hari mencari tanpa harapan. Lelaki asing itu pasti ada kaitan dengan kehilangan adiknya. Mungkin dia telah menipu atau bahkan mencederakan adiknya untuk merampas baukar beras. Encik Johan mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Puan Siti. Dia tahu apa yang perlu dia lakukan seterusnya. Dia perlu mencari lelaki itu. Dia kembali ke kawasan pasar daerah, tempat terakhir adiknya dilihat, juga tempat Puan Siti berkata pernah bertemu suspek. Dia akan tinggal di sini meneliti setiap batu, bertanya kepada setiap orang, sehingga dia menemui kebenaran tentang lelaki kecil dengan mata sepet yang licik itu. Pencarian seorang abang tunggal kini mempunyai matlamat. Dia tidak tahu bahwa perjalanannya bukan sahaja untuk mencari adiknya yang hilang, tetapi juga akan membongkar tirai rahasia mengerikan yang telah menyelubungi tanah Jerantut selama 3 tahun ini. Pencarian gigih dan penemuan mengejutkan. Fajar subuh pada hari-hari berikutnya bagi Encik Johan bin Kasim bukan lagi permulaan hari baru, tetapi kesinambungan pengejaran tanpa henti.
Petunjuk berharga yang Puan Siti berikan telah menjadi kompas, mengubah pencariannya yang tidak menentu menjadi pemburuan yang bermatlamat. Pasar daerah Jerantut yang pernah menjadi titik permulaan bagi keputusasaan, kini menjadi medan perang utamanya. Dia tahu bahwa lelaki dengan mata sepet itu, orang yang kejam merampas baucar beras adiknya, pasti akan masih berlegar di sini. Itu adalah tabiat tempat syaitan mencari mangsa seterusnya. Setiap hari dari awal pagi, ketika gerai-gerai makanan pertama mula dibuka, sehingga matahari terbenam, ketika pasar hanya tinggal sampah dan kesunyian, orang ramai melihat seorang lelaki kurus. Wajahnya gelap karena matahari dan angin, berjalan lesu di setiap sudut. Encik Johan tidak meninggalkan sesiapapun. Dia bercakap dengan penunggang motosikal taksi yang berhenti di pintu pagar pasar, penjual teh tarik, pekerja yang duduk berlegar-legar menunggu pekerjaan. Dia dengan sabar mengulang-ulang gambaran Puan Siti kepada ratusan orang. Seorang lelaki kecil, kurus kering, kulit gelap, mata sepet, kelihatan licik. Beberapa hari pertama berlalu dalam diam. Kebanyakan orang hanya menggelengkan kepala simpati. Beberapa orang memandangnya dengan rasa kasihan seolah-olah melihat seseorang yang mengejar bayangan yang sia-sia. Uang di dalam poketnya semakin menipis. Makanan utamanya hanyalah roti kering dan hirupan teh pekat untuk melawan kelaparan dan keletihan. Apabila malam tiba, dia tidak berani menyewa bilik, hanya mencari tempat berteduh dari angin di dekat pasar untuk tidur. Tidurnya terganggu oleh bayangan adiknya dan kebimbangan terhadap bapaknya yang tua di kampung halaman. Tetapi semangat seorang abang yang bertekad untuk mencari keadilan bagi adiknya tidak membenarkan dia menyerah. Dia percaya bahwa selagi dia cukup gigih, kebenaran pasti akan terbongkar. Dan kemudian pada petang hari keempat pencarian yang bermatlamat, kegigihannya terbayar. Ketika sedang duduk di sebuah gerai minuman tepi jalan, dia berbual dengan seorang pakcik penunggang motosikal taksi yang telah berpengalaman lebih 20 tahun di pasar ini. Setelah mendengar penerangan Encik Johan, pakcik itu tiba-tiba mengangkat kepala, mengernyitkan mata yang telah berkedut, mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja kayu. Si orang kecil, mata sepet licik tuke, pakcik itu menggumam seolah-olah sedang mencari dalam ingatan raksasanya. Dengar kau cerita, aku rasa macam kenal. Macamnya aku pernah jumpa beberapa kali dah. Dia kadang-kadang datang sini berlegar-legar kat kawasan tukang bina, tukang bancuh simen berdiri, tapi bukan nak cari kerja, tapi nak upah orang. Jantung Encik Johan berdebar kencang, dia membongkok ke hadapan, suaranya bergetar kerana teruja. Betul tuh, Pakcik. Pakcik tahu rumah dia kat mana. Nama dia apa? Pakcik itu menggeleng. Nama tak tahu. Orang merantau kat sini mana ada tahu semua nama. Tapi rumah saya pernah hantar dia balik sekali, dah lebih setahun dah. Dia upah saya hantar 1 gulung dawai besi. Saya ingat-ingat lupa rumah dia kat kampung Setia Jaya, lepas jambatan simen belok kiri. Rumah dia dalam lorong kecil, kelilingnya ada kebun pisang rimbun, itu je yang saya ingat. Kampung Setia Jaya, sebuah nama, sebuah alamat yang spesifik. Setelah berhari-hari mencari jarum dalam jerami, akhirnya Encik Johan mendapat arah yang jelas. Dia mengucapkan terima kasih berulang kali kepada pakcik penunggang motosikal taksi itu, di dalam hatinya melonjak harapan yang membara. Tepat pada saat dia hendak mencari jalan ke kampung Setia Jaya, satu kebetulan takdir berlaku. Sekumpulan 3 orang yang terdiri daripada 2 lelaki dan seorang wanita kelihatan letih dan sedih juga sedang mencari maklumat di pasar. Mereka adalah keluarga Encik Hasan bin Ahmad, mangsa lain Mat Kilau, berasal dari Negeri Sembilan. Encik Hasan telah hilang lebih sebulan yang lalu setelah memberitahu keluarga bahwa dia menerima kerja membaiki pagar sebuah keluarga di Jerantut. Pencarian mereka juga menemui jalan buntu seperti Encik Johan sebelumnya. Melihat Encik Johan juga sedang mencari maklumat orang hilang, Abang Encik Hasan telah mendekati untuk berbual. Mereka berkongsi cerita masing-masing. Dan apabila mereka menceritakan semula orang yang mengupah adik mereka, satu persamaan yang menakutkan muncul. Orang yang mengupah Encik Hasan juga digambarkan sebagai seorang lelaki kecil, kurus dan kerjanya adalah kerja-kerja kecil di rumah. Kedua-dua keluarga saling berpandangan, kesedihan di mata mereka kini bercampur dengan keraguan yang menakutkan. Tidak mungkin ada 2 orang asing dengan ciri-ciri yang sama, cara mengupah orang yang sama, kemudian mangsa hilang secara misteri, seperti itu. Pasti hanya ada seorang pelaku. Adik saya pergi untuk membaiki pagar, kata Abang Encik Hasan dengan suara serak. Dia kata tuan rumah nampak baik tapi mata dia licik. Dan adik saya pula pergi membaiki atap dapur, Encik Johan menyambung, menggenggam kedua tangannya. Sekarang saya dah ada alamat dia. Seorang pakcik penunggang motosikal taksi kata rumah dia di kampung Setia Jaya.
Sebuah rancangan yang berani dan mendesak segera terbentuk. Mereka tahu mereka tidak boleh bertindak bersendirian. Mereka memerlukan seorang saksi penting, satu-satunya orang yang dapat mendedahkan pelaku tanpa dapat disangkal. Puan Siti di pusat bekalan makanan. Kedua-dua keluarga bersama-sama kembali ke pusat bekalan makanan. Mereka menceritakan semula seluruh kisah dan apa yang baru mereka temui kepada Puan Siti. Setelah mendengar, wajah Puan Siti pucat ketakutan tetapi juga penuh kemarahan. Dia menyadari bahwa dia bukan sahaja seorang saksi tetapi juga penghubung terpenting untuk menyelesaikan case ini. Walaupun sangat takut, tetapi atas desakan keluarga mangsa dan juga karena hati nurani sebagai seorang warga negara, dia bersetuju untuk membantu. Mereka merancang dengan teliti. Encik Johan dan keluarga Encik Hasan akan pergi ke kampung Setia Jaya terlebih dahulu untuk mencari dan memastikan rumah yang betul mengikut penerangan Pak Cik penunggang motosikal taksi. Seorang daripada kumpulan itu akan tinggal, menunggu isyarat mereka, kemudian menggunakan basikal untuk membawa Puan Siti secara rahasia. Puan Siti tidak akan bersemuka secara langsung, hanya akan berdiri dari jauh untuk mengecam, memastikan keselamatannya. Petang itu, kumpulan keluarga mangsa mencari di kampung Setia Jaya. Mereka tidak mengambil masa terlalu lama untuk mencari rumah Mat Kilau. Ia terletak tersembunyi di sebuah lorong tanah kecil. Tepat seperti yang digambarkan, dengan kebun pisang yang rimbun melingkarinya mewujudkan suasana suram, terasing dari rumah-rumah lain. Mereka bersembunyi di sebalik semak belukar di kejauhan untuk memerhati. Seketika kemudian pintu rumah terbuka sedikit, seorang lelaki kecil, kurus kering, berkulit gelap keluar ke halaman. Dia pergi ke pokok pinang, meregangkan badan, kemudian mula tekun memberi makan ayam. Walaupun hanya melihat dari jauh, Encik Johan dan yang lain merasakan jantung mereka seolah-olah berhenti berdegup. Bentuk tubuh itu sepadan dengan sempurna dengan setiap penerangan. Seorang pemuda dari keluarga Encik Hasan diam-diam berundur mengayuh basikal sekuat hati kembali ke titik pertemuan untuk menjemput Puan Siti. Hampir 30 menit kemudian, Puan Siti dibawa ke sana. Dia duduk di belakang basikal, mukanya tunduk, menggunakan topi lebar untuk menutupi hampir seluruh mukanya karena takut. Mereka berhenti di ujung lorong kira-kira 50 meter dari rumah itu. Encik Johan menunjuk ke arah lelaki yang masih berada di halaman. Itu dia ke, Cik? Encik Johan bertanya, suaranya berbisik. Puan Siti sedikit mengangkat topi lebarnya, mengernyitkan mata melihat ke arah rumah. Hanya dengan sekilas pandang, seluruh tubuhnya menggeletar. Walaupun lelaki itu berpakaian berbeza daripada hari dia datang mengambil beras, tetapi bentuk tubuhnya yang kurus dan terutamanya mata sepetnya. Ketika dia mendongak melihat sekeliling adalah sesuatu yang tidak mungkin disalah anggap. Betul, itulah dia. Puan Siti berbisik, suaranya berubah karena ketakutan. Memang tak salah lagi. Kata-kata pengesahan Puan Siti seperti tembakan arahan. Segala keraguan telah terlerai, hanya tinggal kemarahan dan kesedihan kehilangan ahli keluarga yang memuncak. Tiada siapa yang menyuruh, seluruh kumpulan orang dari semak belukar menerpa keluar. Mat Kilau sedang bersedia untuk masuk ke dalam rumah apabila mendengar bunyi derapan kaki orang berlari. Dia mendongak terkejut melihat sekumpulan orang asing dengan wajah penuh kemarahan menyerbu ke arahnya. Pada mulanya dia masih kelihatan kebingungan. Siapa kamu? Kenapa masuk rumah saya? Dia bersuara kasar. Kau masih nak berpura-pura? Encik Johan menderu, matanya merah menyala. Mana adik aku Ramli bin Kasim? Apa kau udah buat pada dia? Mendengar nama Ramli bin Kasim, wajah Mat Kilau berubah, tetapi dia masih coba menafikan. Ramli mana? Saya tak kenal. Kamu semua salah orang. Masih nak menipu. Abang Encik Hasan juga menyerbu ke hadapan. Habis tu macam mana dengan Hasan bin Ahmad, orang yang datang buat pagar kau tu? Kau sembunyikan dia kat mana? Panik sebenar terpancar di mata sepet Mat Kilau apabila dia menyadari keadaan telah di luar kawalan. Tetapi dia masih percaya bahwa selagi dia menafikan, mereka tidak akan mempunyai bukti untuk mendakwanya. Tepat pada saat itu, dari kejauhan, dia melihat bayangan Puan Siti sedang dipapah oleh seseorang, walaupun ketakutan tetapi masih melihat ke arahnya. Detik itu Mat Kilau faham segalanya. Baucar beras kesilapan mautnya, dia telah menggali kuburnya sendiri. Keangkuhan runtuh hanya tinggal sifat pengecut seekor binatang yang terpojok. Dia berpaling hendak melarikan diri ke dalam kebun pisang tempat dia hafal setiap laluan. Tetapi sudah terlambat. Encik Johan dan lelaki-lelaki lain telah menyerbu, menjatuhkannya ke tanah. Mereka tidak memukulnya. Kesedihan dan kebencian mereka lebih besar daripada pukulan. Mereka mahukan keadilan. Mereka menggunakan tali yang dibawa untuk mengikat erat tangan dan kaki pembunuh itu.
Mat Kilau terbaring di tanah, tidak lagi mempunyai sedikit pun tenaga untuk melawan, hanya menggumamkan kata-kata yang tidak bermakna. Syaitan jahat itu telah ditangkap bukan oleh pegawai polis elit tetapi oleh kegigihan dan kasih sayang keluarga mangsa sendiri. Kedua-dua keluarga dalam kesedihan yang sama memutuskan untuk tidak menghakimi sendiri. Mereka akan membawa penjenayah ini ke balai polis daerah agar undang-undang mendedahkan seluruh jenayah mengerikannya di hadapan cahaya keadilan. Mereka mengangkat jagal itu, memulakan perjalanan untuk menghadap keadilan, meninggalkan di belakang rumah yang suram dan kebun pisang yang penuh kematian yang menyembunyikan rahasia yang mengerikan. Terungkai, Jerantut, menggali kebenaran. Pusat Balai Polis Daerah Jerantut pada suatu petang akhir bulan Jun 1995 tiba-tiba menjadi sibuk luar biasa. Inspektor Razif bin Jamal sedang duduk di pejabatnya, kepalanya tegang seperti tali setelah mesyuarat taklimat yang tidak menghasilkan apa-apa mengenai kes kehilangan, apabila seorang pegawai bertugas tergesa-gesa masuk melaporkan. Lapor inspektor, ada hal besar. Sekumpulan penduduk baru saja membawa seorang suspek yang diikat terus ke pintu pagar balai. Mereka kata dia pelaku kes kehilangan itu. Inspektor Razif berdiri tegak, kerusi kayunya hampir terbalik ke belakang, dia tidak percaya dengan apa yang didengarinya. Selama 3 tahun seluruh jentera penyiasatan elit telah tidak berdaya. Tetapi sekarang rakyat sendiri telah menangkap pelaku. Dia tergesa-gesa bersama beberapa detektif lain berlari keluar. Satu pemandangan yang tidak pernah berlaku sebelum ini terbentang di hadapannya. Sekumpulan hampir 10 orang, wajah masing-masing jelas menunjukkan kesedihan dan kemarahan, sedang mengelilingi seorang lelaki kecil kurus yang diikat erat tangan dan kakinya dan duduk tersembam di tanah. Itu adalah Mat Kilau yang sedang diiring oleh keluarga Encik Ramli bin Kasim dan Encik Hasan bin Ahmad. Encik Johan bin Kasim, abang Encik Ramli, melangkah ke hadapan, suaranya serak karena letih tetapi tegas. Dia menceritakan semula keseluruhan kejadian kepada Inspektor Razif, dari pencarian adiknya yang sia-sia, petunjuk dari baukar beras oleh Puan Siti, hingga ke pengejaran dan pengecaman pelaku di kampung Setiajaya. Setiap kata Encik Johan, walaupun sederhana, tanpa istilah profesional, tajam seperti pisau yang mendedahkan secara logik jenayah orang yang sedang duduk di tanah itu. Inspektor Razif mendengar tanpa ketinggalan satu perkataan pun, matanya tidak beralih dari suspek. Mat Kilau, sebuah nama yang sama sekali asing, tidak pernah muncul dalam senarai ratusan suspek yang telah diperiksa oleh pasukan khas. Dia duduk di sana diam, kepalanya tunduk, tetapi melalui sudut matanya, Inspektor Razif masih dapat melihat satu kekejaman, satu cabaran yang tersembunyi, bukan ketakutan orang yang ditangkap. Firasat seorang penyiasat berpengalaman memberitahunya bahwa ini bukan kes salah tangkap. Tirai misteri yang dia dan rakan-rakannya coba bongkar selama 3 tahun ini mungkin akan diturunkan oleh orang-orang biasa ini. Semua bertenang, kata Inspektor Razif. Suaranya coba kekal tenang tetapi tidak dapat menyembunyikan perasaan terujanya. Atas nama pasukan polis, saya ingin mengucapkan terima kasih atas keberanian tuan-tuan dan puan-puan. Kami akan mengambil alih suspek ini dan menyiasat kes ini dengan serta-merta. Jemput semua masuk ke bilik untuk kami ambil keterangan terperinci. Mat Kilau dilepaskan ikatan dan dibawa ke bilik soal siasat. Pada masa yang sama, Inspektor Razif mengeluarkan arahan kecemasan, segera kerahkan seluruh pasukan detektif dan polis jenayah unit itu. Satu pasukan akan mengambil keterangan semua saksi, terutamanya Puan Siti dan kedua-dua keluarga mangsa. Pasukan lain, di bawah pimpinan saya sendiri, akan segera ke kampung Setiajaya. Kita akan melakukan penggeledahan kecemasan di rumah suspek Mat Kilau. Kita mesti mencari bukti dengan segala cara. Arahan dikeluarkan. Seluruh unit jenayah seperti sebuah mesin yang dihidupkan setelah lama menunggu. Suasana suram dan buntu pada hari-hari sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Sebaliknya adalah kesibukan. Harapan yang membara bahwa keadilan akan dilaksanakan. Apabila konvoi kereta polis daerah Jerantut bergegas masuk ke lorong kecil di kampung Setiajaya, penduduk sekitar semuanya keluar melihat. Mereka tidak paham apa yang sedang berlaku kepada keluarga Mat Kilau, lelaki yang bercerai dan agak pelik serta jarang bergaul. Rumah batu satu tingkat Mat Kilau di bawah cahaya matahari terik petang itu kelihatan suram dan dingin sehingga menyeramkan. Inspektor Razif memberi isyarat kepada pasukan polis untuk mengawal seluruh kawasan, tidak membenarkan mana-mana penduduk yang ingin tahu mendekat. Dia mengetuai sebuah pasukan kerja. Dengan berhati-hati melangkah masuk ke halaman. Rumah itu tidak mempunyai apa-apa yang istimewa, perabotnya usang dan lama.
Tetapi sebaik saja melangkah masuk, bau busuk yang tidak dapat digambarkan, bau mayat yang manis dan tajam yang tidak mungkin disalah anggap oleh orang yang bekerja dalam penyiasatan seperti dia, terus menusuk hidung. Bau busuk itu tidak terlalu kuat tetapi ia berlegar di udara, melekat pada setiap dinding, setiap perabot, mengubah rumah itu menjadi tempat yang tercemar. Semua pakai topeng muka. Inspektor Razif memberi arahan, suaranya menjadi tegas, mula menggeledah, periksa setiap inci, jangan tinggalkan apa-apapun. Penggeledahan bermula. Para detektif berpecah ke arah masing-masing. Satu kumpulan masuk ke dalam 3 bilik rumah, mengangkat setiap tilam, membuka setiap almari. Kumpulan lain tersebar ke kawasan halaman dan taman di hadapan. Bau busuk itu nampaknya paling kuat dari sudut taman, di mana terdapat timbunan jerami yang sangat besar, tinggi melebihi paras kepala. 2 orang pegawai muda ditugaskan untuk memeriksa timbunan jerami itu. Mereka menggunakan galah panjang dari buluh untuk menyelongkar lapisan jerami kuning keemasan di luar. Semakin ke dalam, lapisan jerami semakin lembab, gelap, dan bau busuk semakin kuat. Tiba-tiba, hujung galah seorang pegawai tersangkut pada sesuatu yang lembut bukan jerami. Dia coba menariknya keluar, sebuah kaki manusia yang sudah mula reput tersembul keluar dari lapisan jerami yang busuk. Inspektor, ada mayat. Pegawai itu menjerit, suaranya berubah karena ketakutan, mukanya pucat lesi. Semua orang yang sedang menggeledah di kawasan lain berhenti, berkumpul ke arah timbunan jerami. Inspektor Razif bergegas ke sana, jantungnya berdebar kencang. Dia memberi isyarat kepada 2 orang pegawai itu untuk dengan berhati-hati mengalihkan lapisan jerami di sekeliling. Di bawah lapisan jerami yang tebal, satu pemandangan mengerikan muncul. Sebuah mayat lelaki dalam keadaan tidak berpakaian telah membengkak dan berada dalam tahap pereputan yang teruk. Berdasarkan apa yang tinggal dapat dianggarkan mangsa telah meninggal dunia kira-kira hampir sebulan. Teruskan mencari. Inspektor Razif bersuara keras coba menahan rasa mual yang meluap di kerongkongnya. Mereka terus menyelongkar bahagian lain dari timbunan jerami. Dan kemudian di sudut lain, mereka menemui mayat kedua. Mayat ini masih agak baru, mungkin mangsa baru saja dibunuh dalam beberapa hari. Luka akibat benda berat yang memukul belakang kepala masih sangat jelas. Inspektor Razif segera mengenalinya, ini pasti mayat Encik Ramli bin Kasim, mangsa yang ketamakan pelaku telah membawa kepada keadilan. 2 mayat yang ditemui di tempat kejadian sudah menjadi bukti yang tidak dapat disangkal, cukup untuk mendakwa Mat Kilau atas jenayah pembunuhan. Tetapi Inspektor Razif tahu bahwa cerita itu belum berakhir di sini. 2 mayat ini tidak dapat menjelaskan kehilangan lebih 40 orang sepanjang 3 tahun ini, angka sebenar pasti jauh lebih mengerikan. Matanya beralih ke arah kebun pisang yang rimbun dan suram di belakang rumah, tempat yang Encik Johan gambarkan dalam keterangan awalnya. Firasat memberitahunya bahwa rahasia paling mengerikan sedang tersembunyi di bawah tanah itu. Dia mengarahkan separuh daripada pasukan untuk tinggal di belakang bekerja sama dengan bahagian forensik untuk menguruskan 2 mayat yang baru ditemui. Separuh lagi dia membawa mereka mengelilingi rumah ke kebun pisang. Kebun itu seluas kira-kira 200 meter persegi, pisang ditanam dengan rapat, daun pisang bersulam-sulam. Menutupi cahaya matahari, mewujudkan ruang yang lembab dan sesak. Udara di sini lebih berat. Bau mayat bercampur dengan bau tanah lembab, bau daun reput membentuk bau khas kematian. Di bawah kaki, tanah tidak rata, terdapat banyak timbunan tanah yang menonjol secara tidak normal, rumput liar tumbuh jarang-jarang di atasnya, sangat berbeza dengan kawasan tanah di sekelilingnya. Inspektor Razif berdiri kaku di tengah kebun, dia tidak perlu menjadi pakar untuk menyadari bahwa ini adalah kuburan, banyak kuburan. Mereka digali dan ditimbus semula dengan tergesa-gesa, tanpa mengikut barisan. Dia merasa seolah-olah dia sedang berdiri di tengah-tengah kubur lama yang terbiar, tanah yang penuh dengan roh-roh yang dizalimi. Kemarahan melonjak di dadanya, mencekik hatinya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang manusia boleh melakukan jenayah yang begitu dahsyat, mengubah kebunnya sendiri menjadi kubur yang menanam hidup-hidup puluhan manusia. Gali, suara Inspektor Razif bergema dingin dan tegas, memecahkan kesunyian seram di kebun itu. Gali seluruh kebun ini dengan segera. Pasukan polis bersama-sama dengan bantuan unit rela kampung memulakan kerja penggalian. Cangkul dan penyodok pertama diayunkan ke timbunan tanah terdekat. Hanya perlu menggali kurang dari setengah meter, sebahagian tengkorak manusia telah kelihatan. Kemudian tulang lain dan tulang lain lagi. Mereka terus menggali dan terus-menerus rangka manusia muncul. Bertindih-tindih di dalam lubang-lubang yang digali dengan tergesa-gesa. Ada lubang yang hanya mempunyai 1 rangka, tetapi ada lubang yang mereka temui 2, bahkan 3 rangka dikebumikan bersama. Matahari terbenam mula tiba.
mewarnai seluruh kebun pisang dengan warna merah darah. Lampu sulu dihidupkan menerangi lubang-lubang tanah yang putih tulang manusia. Para pegawai polis walaupun telah terbiasa dengan pemandangan paling menyedihkan, tidak dapat menahan air mata. Mereka menangis. Mereka menangis untuk nasib malang manusia dan menangis untuk ketidakberdayaan mereka sendiri karena telah membiarkan jenayah ini berlaku terlalu lama. Sementara itu di bilik soal siasat Balai Polis Daerah, pertarungan minda pertama antara penyiasat dan Mat Kilau sedang berlangsung. Berhadapan dengan soalan-soalan pegawai penyiasat, Mat Kilau kelihatan sangat tenang, malah sedikit sombong. Dia bertegas tidak bersalah, mengatakan dia difitnah. Dia menceritakan tentang hidupnya, tentang bagaimana dia dipandang rendah oleh orang lain, tentang bagaimana dia perlu menjaga istrinya yang sakit, coba menggambarkan image dirinya yang menyedihkan. Dia percaya bahwa selagi dia tidak mengaku bersalah, polis tidak akan dapat berbuat apa-apa kepadanya. Dia tidak tahu bahwa pada masa dia sedang memainkan dramanya di rumahnya, kebun neraka yang telah dia cipta dengan gigih sedang perlahan-lahan terbongkar kepada cahaya. Hampir tengah malam, ketika penggalian masih berterusan, Inspektor Razif menerima panggilan dari seorang penyiasat di rumah. Lapor Inspektor, kami baru saja menemui sebuah lubang yang sangat besar di ujung kebun. Ia seperti kuburan massal, anggaran awal terdapat lebih 20 rangka di dalamnya. Jumlah mayat dan rangka yang ditemui sehingga kini telah mencapai lebih 30 orang. Inspektor Razif terdiam seketika, tangannya memegang telepon yang terasa berat sekali. Lebih 30. Angka itu masih belum berhenti. Dia menarik nafas dalam-dalam, coba menahan emosinya, teruskan menggali sehingga tiada apa-apa lagi yang ditemui, arahnya. Dan sekarang saya akan pergi bercakap dengannya. Dia memutuskan panggilan, berpaling melangkah ke bilik soal siasat. Sudah tiba masanya untuk berhadapan dengan syaitan itu, sudah tiba masanya untuk memaksanya membayar setiap jenayah yang telah dilakukannya. Drama Mat Kilau akan segera berakhir. Pengakuan kejam dan keadilan yang terlewat. Pintu bilik soal siasat Balai Polis Daerah Jerantut terkuak pada lewat malam, memecah kesunyian yang tebal. Inspektor Razif bin Jamal melangkah masuk, wajahnya jelas menunjukkan keletihan dan kemarahan yang telah dipendam hingga ke tahap melampau. Dia tidak membawa sebarang dokumen, kedua tangannya kosong. Dia menarik kerusi kayu, duduk berhadapan Mat Kilau, matanya menatap tajam ke arah lelaki itu, pandangan yang dingin dan menusuk. Di luar, malam masih menyelubungi penggalian mengerikan di kampung Setiajaya. Di bawah cahaya lampu sorot, rangka-rangka manusia terus dibawa naik dari tanah. Setiap cebisan tulang yang ditemui adalah seperti pisau yang menusuk lebih dalam ke dalam hati nurani para penguat kuasa undang-undang. Di bilik soal siasat, Mat Kilau masih berwajah tenang dan mencabar. Dia percaya dia telah melakukan jenayah yang sempurna, tanpa saksi hidup, tanpa jejak. Dia menyangka soal siasat ini juga akan sama seperti soal siasat lain yang pernah dibacanya dalam buku. Sebuah pertarungan minda di mana dia dengan kepintarannya akan menjadi pemenang. Kami dah cakap sepanjang malam nih, encik pegawai Mat Kilau bersuara dulu, nadanya agak sinis. Saya dah cerita semua yang saya tahu. Saya nih orang baik-baik yang difitnah. Encik patut pergi cari pembunuh sebenar. Inspektor Razif tidak menjawab serta-merta, dia hanya diam melihat lelaki itu agar kesunyian di dalam bilik itu menjadi lebih berat, lebih menyesakan. Beberapa menit berlalu, apabila kesunyian mula membuat Mat Kilau sendiri merasa tidak selesa, Inspektor Razif barulah bersuara perlahan dan jelas, setiap perkataan seperti pukulan tukul yang mengetuk psikologi lelaki itu. Kami dah pergi ke rumah Pak Mat. Hanya satu ayat ringkas tetapi ia membuat senyuman sinis Mat Kilau terhenti. Kami dah periksa timbunan jerami Pak Mat, Inspektor Razif menyambung, matanya tidak beralih dari wajah lelaki itu. Kami dah jumpa dua orang kawan Pak Mat di dalam tuh. Seorang dah lama kat sana. Seorang lagi mungkin Pak Mat paling kenal. Encik Ramli bin Kasim. Wajah Mat Kilau mula berubah, keyakinan dirinya mula retak, tetapi dia masih coba bertahan. Encik cakap apa saya tak faham, mungkin ada salah faham. Tiada salah faham, Inspektor Razif membongkok ke hadapan, suaranya mendalam penuh berat. Dan kami juga dah melawat kebun pisang Pak Mat, kebun yang sangat cantik, tanahnya sangat subur sehingga Pak Mat menggunakannya untuk menanam banyak benda. Kami dah gali semuanya seorang demi seorang. Pada saat ini, tembok pertahanan psikologi yang telah dibina dengan gigih oleh Mat Kilau sepanjang 3 tahun ini telah runtuh sepenuhnya. Gambaran kebun pisang yang digeledah, rahasia paling mengerikannya yang terbongkar kepada cahaya, muncul di benaknya seperti mimpi buruk. Mata sepetnya terbuka luas, kepanikan sebenar buat pertama kali terpancar di dalamnya.
Dia tidak dapat memahami bagaimana mereka dapat menemukannya, bagaimana mereka dapat mengetahuinya. Dia telah merancang semuanya dengan sempurna. Pak Mat tahu berapa ramai orang yang kami dah jumpa dalam kebun Pak Mat. Inspektur Razif bertanya tetapi tidak menunggu jawaban. 46 rangka. Pak Mat. Ditambah dengan 2 orang dalam timbunan jerami, jumlahnya 48 nyawa. Pak Mat dengar jelas tak? 48. Angka 48 terucap seperti hukuman mati awal. Seluruh tubuh Mat Kilau menggeletar, dia tidak lagi menafikan. Dia tahu bahwa setiap drama mesti berakhir. Tetapi daripada menyerah kalah dalam ketakutan atau penyesalan, satu perasaan lain bangkit dalam dirinya yang sakit. Kemarahan. Dia marah karena rancangannya telah gagal karena sebab yang paling bodoh. Sial. Dia mendesis melalui gigi. Semua nih sebab baucar beras tuh. Sebab 15 kilo beras sialan tuh. Itu bukan pengakuan bersalah, tetapi keluhan tentang nasib malangnya sendiri. Dia tidak menunjukkan penyesalan atas pembunuhan 48 orang. Dia hanya menyesal karena 1 menit ketamakan telah merosakkan segalanya. Keberaniannya membuat kemarahan yang Inspektor Razif coba tahan meletus. Dia memukul meja dengan kuat, bunyi itu bergema di seluruh bilik. Mat Kilau, Pak Mat masih seorang manusia ke. Pukulan meja ketua unit itu nampaknya telah membuka pintu terakhir, membebaskan syaitan sebenar di dalam pembunuh itu. Dia mengangkat kepalanya, tidak lagi kelihatan panik, sebaliknya adalah senyuman dingin yang mengerikan. Dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan apa-apa lagi. Dia mau seluruh dunia tahu tentang kehebatannya. Ya, sayalah yang bunuh mereka semua, dia mengaku, suaranya lantang. Tapi itu bukan jenayah. Saya sedang melakukan perkara yang baik, menghapuskan ancaman kepada masyarakat ini. Dia memulakan ceramah sakitnya, satu pembenaran untuk jenayah yang tidak dapat dimaafkan. Dia berkata dia hanya mensasarkan orang bodoh, tidak berpendidikan, pekerja yang dia anggap sebagai beban kepada masyarakat. Dia menganggap dirinya berhak untuk menghakimi, untuk membersihkan dunia dengan caranya sendiri. Dia menceritakan seluruh proses jenayahnya secara terperinci sehingga menyeramkan, bukan dengan sikap seorang penjenayah yang memberi keterangan, tetapi dengan bangga seorang artis yang menggambarkan karyanya. Dia menceritakan tentang bagaimana dia memotong daging dari paha dan betis mangsa lelaki yang kuat untuk dimakan dengan kepercayaan delusi bahwa berbuat demikian akan membantunya menyerap kekuatan fisikal mereka. Dia menggambarkan semula perbuatan serangan seksual terhadap mangsa wanita sebelum membunuh dan juga perbuatan memotong bahagian-bahagian sensitif mereka untuk direndam dalam balang arak sebagai kenangan. Pengakuan bersalahnya telah melukiskan potret syaitan yang kejam, keji, dan tidak berperi kemanusiaan. Pada masa yang sama, di sebuah pejabat lain, seorang pegawai penyiasat wanita sedang mengambil keterangan Kak Leha. Wanita malang ini benar-benar tertekan. Apabila mengetahui bahwa seluruh jenayah suaminya telah terbongkar, dia tidak lagi menyembunyikan apa-apa. Dengan tangisan teresak-esak dia menceritakan kehidupan nerakanya, tentang bagaimana dia dipukul dan diancam oleh suaminya, dipaksa menjadi rakan subahat yang bisu. Keterangannya, walaupun penuh ketakutan, sepadan sepenuhnya dengan apa yang Mat Kilau akui, membentuk sebuah fail jenayah yang tidak dapat disangkal. Penggalian di kampung Setia Jaya berakhir pada awal pagi keesokan harinya. Secara keseluruhan, pasukan polis telah menemui 2 mayat yang sedang mereput dan 46 rangka. Pemeriksaan lebih lanjut di dalam rumah, mereka juga menemui balang-balang arak kaca yang mengandungi bahagian tubuh manusia, bukti terakhir kekejaman jagal itu. Kes pembunuhan bersiri paling mengerikan dalam sejarah perundangan Malaysia telah terbongkar. Maklumat mengenai kes itu yang diumumkan telah menyebabkan gegaran besar dalam masyarakat. Seluruh Malaysia terkejut, tidak dapat percaya bahwa jenayah dengan skala dan tahap kekejaman sedemikian boleh berlaku. Kampung Setia Jaya. Dari sebuah kampung yang damai tiba-tiba menjadi tumpuan perhatian dan ketakutan. Rumah Mat Kilau telah dimeterai menjadi bukti bisu bagi jenayah yang tidak dapat dibayangkan. Fail case dengan pantas diselesaikan dan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara Pahang. Dengan bukti dan keterangan yang tidak dapat disangkal, Jabatan Peguam Negara memutuskan untuk mendakwa Mat Kilau dengan tuduhan pembunuhan, rompakan harta benda, dan rogol. Istrinya Kak Leha, walaupun merupakan mangsa keganasan rumah tangga tetapi tidak melaporkan jenayah itu dan mempunyai tingkah laku membantu menyembunyikan, juga didakwa dengan tuduhan menyembunyikan penjenayah dan tidak melaporkan jenayah dengan hukuman maksimum. Pada 20 Oktober 1995, Mahkamah Tinggi Pahang telah mengadakan perbicaraan awal secara terbuka untuk kes Mat Kilau. Ribuan penduduk berkumpul di luar dewan perbicaraan. Wajah masing-masing jelas menunjukkan kemarahan.
Mereka menjerit menuntut hukuman paling berat bagi pelaku. Di hadapan mahkamah, Mat Kilau masih berwajah dingin, tanpa sedikit pun penyesalan. Dia menjawab soalan-soalan majelis hakim dengan jelas, malah mengulangi alasan-alasan palsunya yang sakit. Sebaliknya, Kaleha hanya menangis teresak-esak sepanjang perbicaraan. Setelah sehari perbicaraan, berdasarkan seluruh file case dan perkembangan di mahkamah, majelis hakim telah mencapai keputusan akhir. Pengerusi mahkamah dengan suara tegas telah mengumumkan hukuman. Tindakan tertuduh Mat Kilau adalah sangat serius, meragut nyawa 48 orang dengan kejam, zalim, hilang sifat kemanusiaan, menyebabkan kemarahan yang melampau dalam kalangan masyarakat, tidak lagi mempunyai kemampuan untuk dididik dan dibaiki, perlu disingkirkan secara kekal tertuduh dari kehidupan masyarakat. Bagi tertuduh Kaleha, walaupun terdapat faktor-faktor mitigasi tetapi tindakan tertuduh telah membantu jenayah berlaku dalam tempoh yang lama, menyebabkan akibat yang sangat serius. Perlu ada hukuman yang setimpal untuk memastikan pencegahan undang-undang. Berdasarkan peruntukan Kanun Keseksaan Malaysia, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada tertuduh Mat Kilau, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada tertuduh Kaleha. Hukuman diumumkan, seluruh bilik mahkamah gempar, tangisan keluarga mangsa bercampur dengan tepukan orang ramai. Keadilan, walaupun lewat, akhirnya telah ditegakkan. Kes itu berakhir tetapi bayangan jagal Mat Kilau dan kebun nerakanya kekal. Ia menjadi pengajaran pahit tentang kelalaian dan juga amaran yang menakutkan tentang jurang jenayah yang boleh bersembunyi di sebalik rupa orang biasa. 48 nyawa telah gugur selama-lamanya, meninggalkan di belakang keluarga yang musnah dan parut yang tidak akan sembuh dalam ingatan seluruh sebuah kampung.